Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, so hari ni kita akan discuss macam mana cara nak jawab soalan latih diri 1.3 ya. Okey, cikgu harap kamu masih bersemangat. Jangan lemah semangat. Okey, sentiasa berdoa sebelum belajar. Okey. So, soalan 1 yang kita teruskan. Soalan 1, fungsi G ditakrifkan oleh Gx. Yang ini kita boleh buat dalam bentuk persamaan. So, kita letak ini sebagai syarat ya. Ini sebenarnya adalah syarat. Okey, jadi yang ini adalah fungsinya sebenarnya. Dan kita boleh ubah menjadi Gx sama dengan 3 tambah 6 per X tolak 1. Okey, yang ini pun sama juga nanti. Jadi kita buat ini dululah ya. Kita tentukan dahulu yang mana sebenarnya fungsi itu yang kita nak ubah nanti. Okey, this one juga. Jadi kita boleh selesaikan nanti. Okey, so untuk soalan 1, let's see. Cari image bagi -5, -2 dan 1/2. Dia nak image. Apa image? Bagi ini adalah sebenarnya X ya. Bagi X sama dengan -5, -2 dan 1/2. Okey. So untuk soalan 1, kita letak Gx itu sebagai 3 tambah 6 per X tolak 1 kan just now. So dia suruh cari untuk soalan A, dia suruh cari apabila G -5 apakah image. Okey. Kalau dalam bentuk fungsi macam ni, siapakah objek, siapakah image? So this one is actually object and this one is actually the image. Okay, ini adalah objek dan ini adalah image. Okay, kita ini dulu tukar. Ini adalah fungsi tadi kan. Okay, ini X ini adalah objek, termasuk yang ni lah termasuk yang sini. Ini adalah objek. So image adalah semua dekat sini, ataupun kita boleh label sebagai Gx ini. Gx sama dengan ni kan. Gx itu adalah image. Okay, so image bagi X sama dengan -5. Kita just buat saja penggantian. Bila X ganti kat sini, bila X ganti kat sini, kita mesti ganti kat sini juga. Okay, so sini -5, 3 tambah 6 per -5 tolak 1. Okay, sini adalah -6, -6, 6 bagi -6, -1. -1 positif jadi -1. 3 tolak 1, you akan dapat 2. Boleh ya? Okay, itu untuk soalan A1. Lepas tu dia suruh cari G -2. Ganti juga 3 tambah 6 per -2. Kat sini tolak 1. Ingat ya, dia punya formula dekat sini. Dia punya fungsi adalah dekat sini. Kita just ganti saja nilai X itu. Okey. -2, -1 adalah -3. 6 bahagi -3, you akan dapat -2. -2 dan positif, you akan dapat -2 juga. So 3 tolak 2, you akan dapat 1. Jawapannya adalah 1. Okey, guna saja kalkulator lebih senang lah ya. Okey, last but not least, G dalam kurungan siapa? 1/2. Okey, 1/2. Betul. Jadi maksudnya 3 tambah 6 per 1/2 tolak 1. 1/2 tolak 1. Okey. Kalau kamu rasa susahnya nak jawab soalan ni, ada pecahan dekat bawah. Okey, kita guna kalkulator, no worries. 3 tambah 6 per, okey, kalau paparan kamu macam ni sangat senang lah. Just letak saja setengah tu adalah 0.5. Kita boleh tukar menjadi 0.5 tolak 1. Okey. So kalau kalkulator cikgu automatik, dia akan dapat jawapan lah. Kamu kena tekan lagi sama dengan kan untuk dapatkan jawapan. So jawapan cikgu adalah -9 directly. Boleh Sangat senang kan? Ini soalan 1 A. Soalan 1B. Diberi image bagi B ialah 2B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi B. Okay, image bagi B adalah 2B. So maksudnya G bagi objek B adalah 2B. Itu maksudnya. Okay, GB sama dengan 2B. Sebab dekat sebelah kanan ni adalah image, dekat sini adalah objek. Okay, itu dia punya maksud.
Jadi kita ada Gx, kita gantikan dekat sini B. Bila kita ganti B, ini akan jadi B. Dekat sebelah kanan ni kita tak boleh ganti sebab dia memang dah 2B. Okay, so fungsi kita boleh ganti. Jadi ini kita ganti dengan 3 tambah 6 per tadi B kan. So B lah, B tolak 1 kat situ sama dengan 2B. This one kita boleh buat jalan kerja biasalah. Okay, 3 kita bawa pergi sebelah dulu, positif bawa pergi sebelah jadi negatif 2B tolak 3. Ini 6 per B tolak 1. Okay, lepas tu yang ni kita kena darab. Sebab bagi kan, semua dekat bawah ni kita kena darab. Kamu tak boleh ambil B saja ataupun negatif 1 saja, tak. Semua dekat bawah kena darab dekat atas ni. So dia akan jadi bentuk macam ni. 2B tolak 3 kurungan. So ini sekalian kan. Semua sekali ni kita kena darab dengan ni. B tolak 1. Okay. This one is 6. Okay, kita buat kaedah biasa darab masuk. You have to expand this. Yeah, one by one. So 2B darab B, you will get 2B square. 2B times negative 1, you will get negative 2B. Negative 3 times B, negative 3B. Negative 3 times negative 1, you will get positive 3. So this one is 6. Nampak macam kuadratik kan? You all dah belajar fungsi kuadratik, right? Dalam maths. So that means this one is satu golongan, okay, satu gender. Alright. So you will get 2B square. Negatif 2 tolak 3, you will get negatif 5B. Jenis yang sama. Okay, 6 ni bawa pergi sebelah jadi negatif. 3 tolak 6, you will get negatif 3 equals to 0. Ini bentuk persamaan arm kuadratik. Okay, dekat sebelah kiri sama dengan kosong. Cikgu boleh ganti sebelah kanan lah sebab dia sama juga nilai semua ni kan. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Kita guna calculator boleh, kita tak guna calculator pun boleh. Macam mana? You have to be clever lah. Macam mana nak factorize this one. So kalau guna calculator kita kena guna mod EQN. Kalau calculator kamu kena guna mod EQN, tapi kalau calculator cikgu dia macam ni. Kena cari mod EQN dan bentuk ini AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So tekan saja yang tu, dia akan papar bentuk macam ni. AX kuasa 2. Siapa A? A dekat sini lah yang ada X kuasa 2. So B 2. Tekan 2. Sama dengan BX yang ni lah. Negatif 5. Sebab dia ada tanda negatif. So kita kena letak negatif 5. Okay. C adalah negatif 3 dekat sini. So letak sama dengan saja. You will get the first X adalah negatif 1/2. Tapi dekat sini X ya. Cuma dekat soalan dia letak B bukan X. Jadi jangan letak X sebagai jawapan kamu, tapi letaklah B. Your B is negative 1/2. Tekan lagi satu kali, you akan dapat X2 adalah 3. That means B kamu yang kedua adalah 3. Okay, kita kena refer soalan. Soalan nak dalam sebutan B, jadi jawapan kena dalam sebutan B jugalah. Jangan tiba-tiba kita cari solution dapat X, kita letak X dekat sini padahal kita kena cari B. Okay, jangan salah. Alright, from here kita kena masukkan dalam kurungan. This part is very important. Kadang-kadang dia ada markah dekat sini. Okay, 2 bawa pergi sebelah. 2 darab B, 2B. Negatif 1 bawa pergi sebelah, jadi positif 1. Why? What is the rationale kita bawa pergi sebelah? Sebab kita nak kurungan sama dengan kosong. Bila cikgu buka ini, kurungan ni macam ni ya. 2B tambah 1 sama dengan kosong. Dia ada this side saja. So cikgu akan dapat, okay, 2B sama dengan negatif 1 sebab ni bawa pergi sebelah. B sama dengan negatif 1/2. I will get this answer back. Alright. That's why lah. Inilah dia punya rational. Ya, kita masukkan dalam sini. So this one, bawa pergi sebelah dia akan dapat B negatif 3 B tolak 3. So this is your answer for question 2. Okay, for question 2. Soalan, question 2 pula. This is your answer for question B. Sorry, question B. Alright. Jadi nilai-nilai yang mungkin bagi B adalah negatif 1/2 dan 3. Okay. Boleh? Okay, good. Itu untuk soalan 1. Okay, soalan 2. Macam mana nak jawab soalan 2? Soalan 2. Fungsi H ditakrifkan oleh Hx sama dengan Kx tolak 3x tolak 1. Oh, cari nilai K dengan keadaan H2. Okay, so dia suruh cari nilai
K dengan keadaan macam ni, macam ni, macam ni. Alright, this is very easy kalau masih macam ni. Dia sangat direct. Soalan ini sangat direct. Jadi kita tukar ni dulu. So ada anak panah kan? Jadi kita tukar dalam bentuk persamaan. So HX kurungan sama dengan KX tolak 3 per X tolak 1. Okay, abaikan yang ni. Ini adalah syarat yang kita rujuk daripada bawah sebenarnya. X kita boleh sama dengan 1 sebab bila X sama dengan 1 tolak 1 dia akan jadi kosong. Okay, kalau kalau pembawah kosong, katalah 1 bahagi kosong, kita tak akan dapat jawapan. That's why lah dia mesti ada syarat. Okay, boleh faham ya? Okay, untuk soalan A, dia nak H2 sama dengan 5. Kita just ganti saja, tak ada masalah. X ni kita ganti dengan 2. Tengok ya, di mana kedudukannya. 2 ni adalah nilai X dan ini adalah 5 saja. So, ini adalah fungsi. Jadi kita kena gantikan dengan fungsi. Di mana kita nak guna? Ini kita guna. Fungsi H2 adalah K2 tolak 3 per 2 tolak 1 sama dengan 5. 5 jangan kacau sebab kita tak boleh ubah dia. Dia tetap dengan nilai. K2 tolak 1, 1 kan? 1 darab 5, 5. Okay. So dah settle. Ini tinggal 5. Tinggal 2K. K darab 2, 2K tolak 3. So 2K sama dengan ni positif 5 tambah 3, 8. K sama dengan 8 bahagi 2. Sini darab kan? Bawa sebelah sini dibagi. 8 bahagi 2, 4. So your K is 4. Boleh ya? That's why cikgu cakap soalan ini sangat senang. Okay. Soalan B. Soalan B dia nak apa? Soalan B, H3 sama dengan K. Ya. Soalan 2B, H3 sama dengan K. Alright. H3 sama dengan K. Kita still rujuk yang ni tadi ya. Still rujuk yang ni. Dan kita just buat penggantian saja. So H3, kita tak kacau. Kita kacau yang fungsi ni. Yang mana 3 ni adalah nilai X. So kita akan dapat 3K tolak 3. Okay, cikgu direct terus ya. Direct terus. Okay, K darab 3 adalah 3K. So 3 tolak 1 akan dapat 2. Okay, cikgu buat direct ya. 2 darab K adalah 2K. This one is 3K minus 3. So K kita kumpul sekali, nombor kita letak sebelah. Negatif 3 dia akan jadi positif 3. Positif 2K dia akan jadi negatif 2K. So jenisnya sama, K dan K. 3 tolak 2 dia akan jadi 1K sajalah. That means your answer is 3. Boleh ya? So that's for question B. Then question C. 2C. HK sama dengan K. Alright. HK sama dengan K. Sama juga fungsi saja yang kita boleh ubah. Tengok X nya menjadi K ya. Jadi K darab K, K kuasa 2. K kuasa 2 tolak 3 per, this one is K minus 1 lah. Sama dengan K. Kita tak boleh kacau. So that means this one you kena darab. Bawa pergi sebelah jadi darab. So dibahagi dengan semua ni, bawa pergi sebelah dia akan jadi darab lah. K darab K, you akan dapat K kuasa 2. K darab negatif 1, you akan dapat negatif K. Okay, ni dah bawa pergi sebelah dan dah darab. Tinggal K kuasa 2 tolak 3. Okay. Jadi kita boleh bawa K ni pergi sebelah sini. K bawa pergi sebelah sini. Tak nampak arrow. Okay, K bawa pergi sebelah sini. Ini pun kita bawa pergi sebelah. Yang ni pun kita bawa pergi sebelah. Kenapa rasionalnya? Sebab kita nak yang positif. Okay, ni adalah negatif 3 bawa pergi sebelah, dia akan jadi positif. K kuasa 2 bawa pergi sebelah jadi negatif K kuasa 2. Jadi maksudnya ini sama dengan ni kan? Jenis sama. Dia boleh tolak. Ini satu K kuasa 2, ni satu K kuasa 2. Jadi kita boleh cancel this one. Tinggallah negatif K bawa pergi sebelah, dia akan jadi positif K. So this is your answer for question C. Tapi kalau by comparison, kamu boleh nampak juga ya. This one is the same. Ada tanda tolak. Okay, K kuasa 2 tolak, K kuasa 2 tolak. Tinggal yang ini saja. That means kita boleh agak bahawa nilai K itu sebenarnya adalah 3.
Ya, by comparison lah ya. Kita bandingkan saja kiri dan kanan. Boleh nampak sudah dapat jawapan. Okay, so kena clever lah dekat sini. Boleh ya guys? Okay, itu soalan 2. I hope semua boleh faham ya. Okay, soalan 3 pula. Fungsi f ditaklifkan oleh f metekan x kepada modulus 4x tolak 3. Okay, kita tukar this one menjadi bentuk persamaan. That means fx sama dengan modulus 4x tolak 3. Okay, hitung A. F2 dan F negatif 2 dan F negatif setengah. Masih senang lah ni kan. Kita ganti-ganti saja. So, negatif 2. Kita ganti this one, the x dekat sini. So, dekat sini dia akan jadi modulus 4 negatif. Negatif kenapa saya ingat? InsyaAllah. Negatif 2. Salah. Okay. Kenapa dia berubah? Okay, negatif 2. Lepas tu tolak dengan 3. Kira saja 4 darab negatif 2, negatif 8. Negatif 8 tolak 3, you akan dapat negatif 11. Negatif 11 buka kurungan, dia akan jadi positif 11. Okay, dapat jawapan. Calculate saja. 4 kurungan negatif 2 tutup kurungan tolak 3, you akan dapat negatif 11. Tapi di dalam modulus kan, kalau keluar dari modulus, negatif 11 ni akan jadi positif 11. Okay, satu lagi bila dia nak f negatif setengah. Okay, kalau dah pening bentuk macam ni, you kena buat guna kalkulator lah. Okay, kita still guna rumus yang sama, fungsi yang sama ni. Kita just ganti saja 4. Okay, x ni adalah negatif setengah tolak 3. Okay, kita cari yang di dalam ni. Cikgu kalau dia macam ni kan, cikgu boleh replay dia macam ni, delete kat dalam. Jadi cikgu boleh ganti dengan 1/2. Tak payah type sepenuhnya. So, cikgu akan dapat, cek dulu ya, 4 darab negatif setengah tolak 3. Ok, cikgu dapat negatif 5. Keluar dari penjara, cikgu akan dapat positif 5. Boleh faham ya? Ok, sangat senang kan? Itu soalan 3A. Soalan 3B. Hitung nilai-nilai x dengan keadaan fx sama dengan 1. Oh, ok. So, masih senang. Dia bagi fx sama dengan 1. Apa fx tadi? 4x tolak 3 sama dengan 1. Ok, kelas. Untuk kes macam ni kan, bila kita buka modulus, dia akan tersebar positif dan negatifnya tu ke sebelah sini. So, kita akan letak positif negatif 1. Tapi kalau dekat sini kosong, maka bila darab dengan kosong, dia akan jadi kosong lah juga. Ya. Cuma kalau ada nilai, dia akan jadi positif negatif 1. So, dekat sini dah buka modulus, dia akan jadi macam ni. Okay? That means dia akan ada dua nilai. Kita akan buat untuk positif dan kita akan buat untuk negatif. Positif 1, 4x minus 3 equals to positive 1. Kalau negatif, 4x tolak 3 sama dengan negatif 1. Macam tu ya. Dia ada dua nilai. Okay, macam mana nak cari ni? Kita calculate sajalah. So, kalau kita tengok dekat sini, 4x equals to this one, bawa pergi sebelah, jadi positif. 1 tambah 3, 4. So, your x equals to 4 divided by 4. Dia akan jadi 1. Dia akan jadi 1. Ya. Okay, this one, 4x equals to negatif 3 bawa pergi sebelah, jadi positif 3 tolak 1. Maksudnya tolak 1 tambah 3. Dia akan dapat positif 2 lah. So, your x adalah 2 bahagi 4, 1/2. Okay, sangat senang kan? Boleh ya? Okay, ini adalah dua nilai-nilai bagi x. Nilai-nilai bagi x dengan keadaan fx equals to 1. Okay, itu soalan B. Soalan C, domain bagi fx kecil daripada 1. Okay, kita akan buat macam ni. Soalan C. Dia bagi fx kecil daripada 1. So, what is your fx just now? Your fx is 4x minus 3 modulus ya. 4x minus 3 jadi modulus. Kita akan buat, kita nak buka modulus ni kan, dia akan ada tanda negatif dan positif. So, dia akan berbentuk macam ni. 4x tolak 3, 1 kecil daripada 1 dan besar daripada negatif 1. Okay, so kita selesaikan kiri dan kanan. Kita bawa nombor dulu. Nombor negatif 3 ni bawa pergi sebelah kanan, dia jadi positif. So, positif 3 tambah 1, dia akan dapat positif 4.
Okay, dekat tengah ni akan jadi dia akan jadi 4x. Sorry. Okay, negatif 3 bawa pergi sebelah sini, dia akan jadi positif 3. Positif 3 tambah positif 3 tolak 1, ia akan dapat positif 2. Okay, so dia bentuk macam tu. Lepas tu kita bawa pula 4 ni, 4 darab x kan, bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagikan. So your x dekat sini 4 bahagi 4 jadi 1, 2 bahagi 4 dia akan jadi 1/2. Okay, so ini adalah kamu punya jawapan. Boleh faham? Itu adalah domain bagi fx kecil daripada 1. Boleh ya? So ini jawapannya. Okay, itu untuk soalan C. Domain bagi fx. Okay, ini lain pula. Domain bagi fx lebih besar pada 5. So untuk soalan D, kita tulis dulu fx lebih besar daripada 5. Apa you punya fx tadi? This one ya, kita rujuk. Modulus 4x minus 3 besar daripada 5. So dia akan ada 2 ya. Jadi kalau lebih besar daripada 5, fungsi ni lebih besar daripada 5, dia bentuknya berbeza. Kalau dia kecil dan macam ni, dia akan ada kanan dan kiri. Tapi kalau yang macam ni, dia lebih besar, dia akan berbeza. Bentuknya kalau bila kita buka modulus ni, dia akan jadi macam ni. So the first one is 4x minus 3, dia akan kecil daripada negatif 5. Atau 4x minus 3 akan lebih besar daripada 5. Dia ada 2 case. Okay, 2 case. Alright, so kita selesaikan satu persatu lah macam tadi. So negatif 3 bawa pergi sebelah, you akan dapat positif 3. Okay, negatif 3 bawa pergi sebelah jadi positif 3. Negatif 5 tambah 3, you akan dapat negatif 2. So 4x less than negatif 2. So your x here is less than, darab bawa pergi sebelah jadi bagi negatif 2 bagi 4, so negatif 1/2. So this one pula negatif 3 jadi positif 5 tambah 3, ia akan jadi 8. This one is 4x. So your x is 8 bagi 4, 2 lah. Okay, inilah jawapan kamu untuk soalan D. Very easy right? Tapi jangan salah, kalau dia lebih besar, dia berbeza. Okay, dia ada nilai yang berbeza. Satu persatu kena keluar. Untuk case ni saja, untuk case modulus ni saja ya. Okay, kalau dia lebih kecil, maksudnya dia macam ni saja, satu case. Ini maksudnya satu case. Yang ni 2 case. Alright. Okay, itu untuk pemahaman kamu sajalah yang case-case ni Okay, sekarang kita tengok soalan 4. Diberi gx sama dengan 6 tolak 2x dalam modulus, cari nilai-nilai x jika gx sama dengan x. Okay, this soalan pun sama juga, direct. Soalan yang sangat direct. This one is question 4. Okay, dia bagi tadi gx sama dengan x. Apa you punya gx? Kita tulis gx sama dengan modulus 6 tolak 2x. Dekat sini, modulus 6 tolak 2x sama dengan x. Okay, kalau tanda sama dengan lain pula, dia terus tulis dekat situ ya. Ingat lagi tadi, kalau tanda sama dengan, dia akan bawa ini pergi sebelah sini saja. Dia akan dapat positif negatif x. Yang ini tinggal 6 tolak 2x. Jadi dia ada 2 case juga, cuma tanda tu tetap sama dengan. First case adalah 6 tolak 2x sama dengan positif x. Second case adalah 6 tolak 2x sama dengan negatif x. Okay, x ni kita kumpul sekali supaya lebih senang. X tambah 2x dapat 3x. Jadi x sama dengan 6. Yang ni bawa pergi sebelah ya. Darab bawa pergi sebelah jadi bagi. 6 bagi 3, you akan dapat 2. Itu yang pertama. Lepas tu untuk yang kedua, still bawa pergi sebelah. Okay, negatif x tambah 2x, you akan dapat positif x. Positif 1x ya. Positif 1x sama dengan 6. Directly dapat jawapan. Okay, so far sakit ya. Alright, itu untuk soalan 4. Last but not least, soalan 5. Okay, kita tengok soalan 5. Kita asingkan soalan 5 kat sini sebab dia dah crowded sikit dekat sana ya. Alright, so question 5. Fungsi f ditakdirkan oleh fx. Okay, kita label dulu ini sebagai fx sama dengan mx tambah c. Diberi f2 sama dengan 7 dan f4 sama dengan negatif 1. Cari nilai m dan c. Okay, so it is given in the question. These values ada 2 dekat situ. So kita kena guna dua-dua ni untuk cari nilai m dan nilai c. Bila f2 sama dengan 7, ingat kita ganti
2 ni sebagai X. Okey, ini fungsi. So, M darab 2, 2M tambah C sama dengan 7. Belum dapat jawapan kan? Jadi kita label ini sebagai equation 1 lah. Okey, satu lagi. Dia bagi F4. Cikgu letak dekat bawah lah. Dia bagi F4 sama dengan negatif 1. Okey, ganti dalam sini. Dia punya X. Dia akan dapat 4M. 4M tambah C sama dengan negatif 1. So, this one is equation 2. Kalau kita tengok dekat sini, equation 1 and equation 2, kita boleh buat kaedah penghapusan. Sebab apa? Kita ada nilai C yang single. Ya, kita boleh potong dua-dua C ni. Kalau dia tak single, mungkin dekat sini 2C, sini 1C. Maksudnya kita kena darab yang ni dengan 1 dulu, dengan 2 dulu lah. Baru boleh kita samakan dan kita hapuskan. Alright, kita nak hapuskan C ya. Jadi cikgu pilih 2 tolak 1 lah. 2 tolak 1. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Kalau persamaan 2 tolak 1, 4M tolak 2M, you akan dapat 2M. C tolak C, you akan dapat tiada. Dapat kosong lah. Jadi tak payah tulis itu. Sama dengan negatif 1 tolak 7, you akan dapat negatif 8. So, your M is negatif 8 bahagi 2, negatif 4. Okay. So, itu jawapan kamu untuk M. Lepas tu macam mana kita nak cari C? Kita ganti dalam mana-mana yang paling senang lah. Kamu tengok. Adakah 1 senang ataupun 2 senang? Bagi cikgu 1 ni bolehlah senang dekat sini. Kalau 2 ni dekat sini senangnya. Okay, kita pilih mana-mana saja. Katalah cikgu masukkan dalam 1 into 1. Ya, M dalam 1. Kita tulis dulu 2. M nya adalah negatif 4 tambah C sama dengan 7. Okay. So, ni adalah negatif 8 tambah C equals to 0, equals to 7. So, your C ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi positif 7 tambah 8 jadi 15. Dapat sudah jawapan C dan jawapan M. Boleh faham ya? Okay, itu untuk soalan A. Tengok soalan B. Image bagi 2 di bawah F. Okay, image dia mau bagi 2. 2 itu adalah X lah. Okay, kita dapat 2 tu sebenarnya adalah X. Image adalah F. Okay, F2. So, since kita dah tahu X adalah 2, kita just masukkan saja 2. Ya, sama dengan persamaan ini tadi. Mana persamaan tu? Dekat sini. Tapi tak lengkap lagi sebab kita tak tulis lagi kan. Okay, kita tulis dulu persamaan yang lengkap dengan ada nilai M dan nilai C ya. Okay, apa you punya nilai M? Negatif 4. So, negatif 4 X, C adalah 15 positif. Tambah 15. This is equation yang lengkap lah. Jadi, kita kena rujuk equation ini untuk jawab soalan. Okay. Jadi, dia nak image bagi 2. Image bagi 2. So, negatif 4 kita ganti X bagi 2. Ni bagi 2 tambah 15. So, this one is negative 8. Negative 8 plus 15, you will get positive 7. Okay. Dapat jawapan. Settle soalan B. Soalan C. Soalan senang kan? Nilai X yang tidak berubah di bawah pemetaan F. Okay. Bila F memeta X, dia akan menjadi nilai X. Maksudnya itulah. Ya. X memeta pada dirinya sendiri. Ya. That's why lah nilai X tidak berubah di bawah pemetaan. Maksudnya macam ni. X ini dia peta di bawah fungsi F, dia menjadi X semula. Itulah dia cakap X ini tidak berubah selepas dipetakan ke X ke sebelah. Okay, dia tak berubah. Jadi X lah, maksudnya Fx dekat sini sama dengan X. Okay, so kita dah dapat ni. That means Fx tadi kita ambil yang ni, negatif 4x tambah 15 sama dengan X lah. X ni kita kumpul sebelah. X tambah 4x, you akan dapat 5x. Sini tinggal 15, jadi X. 15 bahagi, sebab sini darab kan, bawa pergi sebelah jadi bahagilah. 15 bahagi 5, you akan dapat 3. Okay, so itulah jawapan bagi soalan C. Okay, so far so good. Soalan sangat senang, you just kena faham apa dia punya konsep objek, apa konsep image, ya, apa konsep nilai X, apa konsep nilai F, dan macam mana kita nak ganti dalam fungsi. So, itu sangat penting sebab ini masih dalam
basic knowledge tajuk fungsi. Okay, so far so good. FMATS is awesome, right? Okay, so that's all for today. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.